10 buah surau dan 2 masjid di Gedong Sarawak menerima sumbangan dana bagi tujuan program dan pembangunan. Untuk perinciannya, kita terus berlintas langsung ke Kuching bersama Vanessa Mering. Vi, silakan. Ya, Nurul, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Sebanyak 10 surau dan 2 masjid di Gedong menerima sumbangan dana bagi tujuan program dan pembangunan masing-masing. Sumbangan telah disampaikan sendiri oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gedong di majlis berbuka puasa di Masjid Al-Kawatar di Gedong. Ia termasuk untuk Kampung Lalang Tengah, Lalang Hilir, Lot Fasa 1 dan 2, Tengah Hilir, Segera Jaya, Kancong Jaya, Kancong Baru, Patinggi Muai, Sengih Melayu dan Gumpe. Terdahulu turut berlangsung Tazkirah Ramadan yang disampaikan oleh Pegawai Jabatan Agama Islam Samarahan, Ustaz Bahrin Kawi. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut menyertai penduduk Gedong bagi majlis berbuka puasa sebelum solat maghrib, isyak dan tarawih berjemaah yang dipimpin Imam Besar Negeri Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Hadir sama ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Insinyur Adil Lariwu, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i dan Adun Simunjan Aula Dris. Kira-kira RM27,000 diperuntukkan untuk kawasan Parlimen Santubong bagi program Kasih Ramadan Yayasan Kebajikan Negara YKN tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia bakal memanfaatkan 150 penerima yang terdiri daripada pelajar dari keluarga B40. Datuk Seri Nancy yang juga ahli Parlimen Santubong memberitahu seramai 50 pelajar B40 dari setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di bawah Parlimen berkenaan iaitu Tanjung Datu, Demak Laut dan Pantai Damai telah terpilih sebagai penerima program tersebut. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menyampaikan sumbangan program Kasih Ramadan YKN di Lundu. Pada program tersebut, 50 orang pelajar dari 15 buah sekolah di bawah DUN Tanjung Datu telah ditaja membeli pakaian hari raya di salah sebuah pasaraya. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YKN berkata, yayasan terbabit mengalu-alukan pihak korporat, syarikat serta individu yang berhasrat untuk menyalurkan sumbangan mereka kepada program berkenaan. Jelasnya, setiap sumbangan yang disalur akan diagihkan secara sistematik oleh pihak YKN dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dalam memilih penerima yang layak. Program Jelajah Ramadan Siri ke-13 tahun ini membuktikan RTM terus komited menjalankan tanggungjawab sosial korporat menerusi program amal untuk membantu golongan yang memerlukan. Lokasi program Jelajah Ramadan seterusnya ialah di Miri. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Noriza Jau di lokasi. Silakan Liza. Terima kasih rakan di studio. Ya, terdapat 3 lokasi jelajah Ramadan di Miri dan lokasi pertama ialah di Masjid Darul Istiqamah Kampung Luak, iaitu yang sedang berlangsung sekarang. Lokasi kedua pula akan diadakan pada 27 Mac, iaitu esok di Surau Hidayatullah, Kampung Lereng Bukit Miri. Manakala lokasi ketiga diadakan di Surau Darul Hidayah Kampung Bulau Sibuti pada 1 April 2023 ini. Penerima sumbangan terdiri daripada anak-anak yatim seramai 56 orang dari penghuni rumah anak yatim wujud 8B. Manakala seramai 40 penerima terdiri daripada golongan yang memerlukan dari Kampung Luak dan Kampung Lusut. Majlis perasmian pula akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dr. Ripin Lamat. Ya, kolaborasi program Jelajah Ramadan Miri FM tahun ini ialah bersama dengan badan-badan korporat dan pengusaha-pengusaha stesen minyak Petronas Miri, KA Mobil Sdn Bhd dan Serantau Muslim. Ya, sekian dulu laporan saya. Kembali ke studio.
Terima kasih Nuriza. Sementara itu, pameran kejuruteraan inovasi dan komuniti Sarawak Science yang berlangsung selama 2 hari di sebuah pusat beli belah The Spring Kuching disertai 160 murid dan pelajar sekolah rendah dan menengah sekitar Kuching, Pedawan dan Serian. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Debbie Amanda Padan di lokasi. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Selepas 3 tahun tidak diadakan dan memasuki edisi kelima pada tahun ini, pameran kejuruteraan inovasi dan komuniti Sarawak kali ini membawakan tema ekonomi kitaran dan sifar sisa buangan ataupun circular economy and zero waste. Dan saya akan bersama dengan salah seorang peserta dari sekolah SJK Chonghua. Okay, Adriana, boleh can you explain to us what is the details of this project? So, as you can see here, we use recycling items. This is a liquid detergent, or same as this. This is a scallions, which is an onion. This thing is a sensor, and it can detect the height. If it's more than 20 cm, it can already be harvested. But it's still short, and it's not until 20 cm, it can't be harvested. So the second one is composting. As you can see, this is a green material and brown material. This one might be the most important one. Is the rice washing water, because we use this to make it all grow. This one is a humidity sensor. It can detect the temperature of air. If the air is more than 30 degrees Celsius, the fan will automatically go on and the water will come out. So here I will show you how does the water come out. Here you can see the fan and the water. So the third one is the arcade that we make. Here we will show you how we cook and how we prepare the meal. So here we cook a scallion carrot omelette. Thank you. That's all? Yes. Terima kasih Adriana. Jadi Adriana kongsikan tadi di sini ada 3 bahagian ataupun 3 kategori yang ditunjukkan dari Adriana dari Sekolah SJK Chonghua Batu 35. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan ya Vanessa. Kita kembali bersama Vanessa di studio RTM Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Debbie. Projek Lebuh Raya Pesisir Utara yang menghubungkan Miri ke Limbang melalui negara jiran Brunei Darussalam dijangka memulakan pembinaannya tahun ini. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, projek yang dijangka siap tidak lewat daripada 2030 itu bakal menyediakan jaringan perhubungan jalan raya yang memberi manfaat kepada penduduk di utara negeri ini. Malah Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu negara Brunei Darussalam turut memberi reaksi positif terhadap projek berkenaan. Dia menyatakan demikian dalam ucapannya pada perasmian Bazar Ramadan di Limbang. Pada Isnin lepas, Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mengadakan lawatan ke negara jiran itu bagi membincangkan kerjasama Sarawak Brunei, antaranya cadangan pembinaan lebuh raya pesisir utara. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu 2 projek lain yang dilaksanakan juga kelak ialah lebuh raya Trans Borneo, iaitu jajaran dari Tedungan ke Bandar Limbang. Selain itu, projek Sarawak Sabah Link Road yang akan menghubungkan Miri ke Limbang dan Lawas tanpa perlu melalui negara Brunei. Pada majlis berasingan, Datuk Dr. Abdul Rahman bersama Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Hasbi Habibullah, hadir pada program Berdudun Ramadan di Masjid Nurul Iman, Kampung Telahak. Majlis Anjuran Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam Limbang itu merupakan program tahunan sepanjang Ramadan dengan memilih masjid dan surau di daerah itu sebagai lokasi penganjuran. Projek bekalan elektrik luar bandar di Jalan DJ Ulu Magas Langau yang menelan kos lebih 10 juta ringgit kini siap sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Girasamba memberitahu dengan siapnya projek tersebut ia memberi manfaat kepada penduduk rumah panjang di kawasan itu yang menunggu lebih 15 tahun. Pejabat rakyat kerja negeri Sarawak di Adun Tamin kita ada peruntukan di lebih kurang 58 juta ringgit dan kebanyakan projek telah siap di kawasan Ulu Oyak, Ulu Pakuh, Ulu Selangau, Ulu Mukah sedang berjalan. Ini pakej jalan DJ banyak dia punya rumah panjang. Jadi semua lebih kurang 10 juta di kawasan jalan DJ ini.
Insinyur Christopher memberitahu masih banyak perubahan yang diperlukan penduduk di kawasan luar bandar, khususnya di Jalan DJ Maga, antaranya ketiadaan akses internet dan bekalan air bersih. Beliau yakin dengan komitmen kerajaan negeri di bawah pimpinan Premier Sarawak, pembangunan di kawasan luar bandar akan terus diperkasa. Pada majlis tersebut, beliau telah memperuntukkan RM23,000 kepada Rumah Panjang Layang DJ Maga menerusi peruntukan projek kecil luar bandar Dun Tamin. Pada masa sama, beliau berterima kasih kepada Premier Sarawak yang meluluskan penubuhan agensi pembangunan Rascom, Rasda yang melibatkan Dun Tamin, Ngemah dan Macan. Bagi Dun Tamin yang termasuk dalam lingkaran Rasda, fokus utama adalah bagi membuka sektor ekonomi baru dan membangunkan tanah untuk pertanian selain infrastruktur yang lain. Keutamaan kita sekarang untuk membuka kawasan tanah. Jadi kita akan buat jalan, lepas tu kita akan mengadakan pertanian, agriculture. Menyambut seruan Kerajaan Negeri Sarawak untuk mengurangkan import makanan, makanan haiwan. Sebab kenapa ayam ini mahal? Sebab kita import semua makanan ayam daripada negara lain. Insinyur Christopher berkata demikian ketika ditemui pada majlis perasmian projek bekalan elektrik luar bandar di Rumah Atu Jalan DJ Selangau. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih atas perincian itu.